Okey, kita sambung kontrak perkongsian yang berikutnya iaitu musyarakah. Di mana kita lihat musyarakah adalah merupakan suatu bentuk perkongsian yang ada dalam sistem muamalat Islam, ya, selain daripada mudharabah. Di mana kita lihat musyarakah dia merujuk kepada suatu akad di antara dua pihak ataupun lebih dalam mengusahakan sesuatu projek. Dan pelaku akad dalam kontrak musyarakah boleh jadi dua orang ataupun lebih. Okey. Sebab bila kita lihat perkongsian tu kadang-kadang kalau projek tu projek yang besar, contohnya projek itu memerlukan belanja lebih kurang dalam 15 juta ringgit. Jadi maksudnya mungkin rakan kongsi mungkin perlu ramai. Contohnya macam seorang boleh sumbang 100,000, seorang lagi boleh sumbang 200,000, seorang lagi boleh sumbang 50,000. Jadi maksudnya rakan kongsi itu mungkin akan jadi berpuluh orang ataupun mungkin boleh jadi ratusan orang. Terpulang kepada modal yang disumbangkan. Kemudian uh, keuntungan dan juga kerugian dalam perkongsian musyarakah perlu dibahagi mengikut nisbah yang dipersetujui bersama di awal kontrak. Dia kalau kita lihat yang ni dia serupa macam mudharabah. Maksudnya kalau mudharabah kadar keuntungan perlu dah kita settlekan, perlu dah kita deal semasa kita nak buat kontrak tu. Dia tak boleh bila kontrak dah jalan baru kita nak deal, yang tu tak boleh. Dia maksudnya kadar nisbah keuntungan itu perlu ditetapkan semasa kita nak memeterai kontrak perjanjian musyarakah ataupun mudharabah. Okey. Cuma kita lihat kalau dalam musyarakah dibincangkan sekali kadar keuntungan dengan kadar kerugian. Manakala dalam mudharabah hanya sekadar perkongsian keuntungan, manakala kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana. Okey. Kemudian kita lihat contohnya Amza dengan Syazwan berkongsi menjalankan suatu perniagaan menjual perabot. Jadi contohnya Amza dengan Syazwan ni dia nak katakanlah Amza ni dia nak buat projek jual perabot. Kan, yang mana modalnya mungkin memerlukan kepada 200,000 sedangkan Amzal dia hanya ada 100,000 sahaja. Jadi dia pun cari kawan dia Syazwan, kamu ada tak duit sebanyak 100,000? Syazwan berkata ada. Apa kata kita berkongsi modal untuk kita jalankan sebuah perniagaan iaitu menjual perabot. Jadi kalau Syazwan setuju, maka inilah yang kita katakan sebagai kontrak musyarakah, yang mana semasa mereka berbincang, mereka telah buat satu keputusan bahawa kalau ada keuntungan, maka keuntungan kita akan bahagi sama rata. Okey. Beza mudharabah dan musyarakah adalah musyarakah mempunyai unsur perkongsian rugi di samping perkongsian untung. Okey. Jadi kita lihat di sini yang pertama sekali, beza antara mudharabah dengan musyarakah. Kalau musyarakah perkongsian untung dan rugi. Tapi kalau mudharabah sekadar perkongsian keuntungan. Kenapa? Kerana kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana. Kemudian yang kedua, semua ahli musyarakah mengeluarkan modal. Sama ada sementara dalam mudharabah hanya pemodal yang mengeluarkan modal. Okey. Kemudian yang kedua, perbezaan yang kedua, kalau dalam musyarakah setiap orang yang nak jadi ahli, nak jadi rakan kongsi ini masing-masing kena keluarkan modal. Tak kira banyak ke sikit, yang penting masing-masing keluarkan modal. Tapi kalau mudharabah hanya satu pihak sahaja yang akan keluarkan modal. Manakala si pihak satu lagi dia akan sama-sama dia akan menggunakan duit tersebut untuk melakukan sesuatu projek. Okey. Jadi ini perbezaan yang kedua. Kalau kita lihat yang ketiga pun ada juga. Kalau kita lihat kalau musyarakah, setiap rakan kongsi mereka ini akan saling mengusahakan sesuatu projek. Maksudnya masing-masing akan main peranan lah untuk nak
mengerjakan sesuatu projek tu. Tapi kalau mudharabah, maksudnya yang memberi dana dia hanya goyang kaki sahaja. Maksudnya dia serahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Jadi pengusaha lah akan buat daripada A sampai Z. Okay? Dan pemberi dana tadi dia tidak ada hak untuk campur tangan dalam projek tersebut. Dia hanya boleh bagi nasihat, tetapi untuk campur tangan, untuk menentukan dan sebagainya, dia tak boleh. Melainkan dengan dapat persetujuan daripada pengusaha. Okey. Dan kita lihat, adakah kontrak musyarakah ini sesuatu yang diharuskan? Maka jawapannya adalah ya. Kerana apa? Kerana ada dalil pensyariatannya sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita lihat dalil dalam Al-Quran, yang ini jelas dalam ayat surah An-Nisa, yang mana kita lihat kat sini ayat ni panjang. Kita lihat dia dekat kat sini ni. Kalau pula mereka iaitu saudara-saudara yang seibu itu lebih dari seorang, fahum syuraka ufis sulus, maka mereka akan berkongsi pada 1/3. Jadi maksudnya kalau si mati meninggalkan adik-beradik seibu, adik-beradik seibu lebih daripada seorang. Si mati dia mati dan dia hanya ada waris adik-beradik yang seibu sahaja. Tapi adik-beradik seibu dia mungkin ada 3 orang, kan? Maka mereka ini 3 orang adik-beradik seibu ni, tak kira lelaki atau perempuan, akan berkongsi pada bahagian 1/3 dengan mendapat sama banyak antara lelaki dengan perempuan. Maksudnya tak kira sama ada dia lelaki ke, dia kita katakan adik-beradik lelaki ke, adik-beradik perempuan ke, yang penting dia seibu, maka mereka akan berkongsi pada kadar 1/3 daripada harta pusaka si mati. Jadi jelas kat sini ada konsep perkongsian. Okey. Kemudian kita lihat lagi. Okey, cukuplah tu. Kemudian kita tengok pula musyarakah ini dia tidak akan lari daripada rukun kontrak. Okey. Iaitu dia ada, kita katakan 4 rukun di sini. Yang pertama, pihak-pihak yang berkongsi. Pihak-pihak yang berkongsi. Okey, kemudian kita lihat pihak yang berkongsi, macam biasa syarat dia mestilah orang yang hendak melakukan kontrak itu adalah orang yang ada keahlian di sisi syarak untuk melakukan sesuatu kontrak. Antaranya kita katakan berakal, cukup umur, baligh. Okey. Kemudian dia tidak ada halangan syarak untuk diuruskan harta, maksudnya dia bukan orang yang bodoh, dia bukan orang gila dan sebagainya lah. Okey, ini saya tak perlu saya jelaskan. Kemudian kita lihat rukun yang berikutnya ialah subjek perkongsian. Maksudnya perkara apa yang hendak mereka usahakan. Okey. Jadi syarat dia apa? Syarat dia perniagaan ataupun projek yang hendak dijalankan mesti dah jelas dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkontrak, seperti perniagaan barangan sukan. Maksudnya nak buat projek apa? Kita buat projek katakanlah buat projek barangan sukan ataupun buat projek hotel contohnya. Okay? Dan semua ciri-ciri seperti tempat perniagaan, kapasiti perniagaan mestilah jelas, yang mana semua rakan kongsi tahu. Lepas tu bila kita nak jadi rakan kongsi, maka benda ni kena clear. Kita nak rakan kongsi dalam projek perhotelan contohnya. Jadi kita tahu apa tu design bentuk hotel tu macam mana, kapasiti dia macam mana, di mana dia berada, kemudian statusnya macam mana. Jadi benda ni kena detail, kena kita katakan dimaklumi oleh semua rakan-rakan kongsi. Tak boleh kita nak sembunyikan. Okey. Kemudian sirah iaitu ijab dan kabul, maksudnya lafaz tersebut membawa maksud kita hendak mengadakan perkongsian dengan satu pihak lagi. Okey. Ini pun tak perlu saya terangkan, senang je ni. Kemudian yang berikutnya ialah nisbah perkongsian untung rugi. Nisbah perkongsian untung rugi, yang mana kita lihat pihak-pihak yang berkontrak seharusnya jelas dengan kadar nisbah perkongsian untung dan rugi seperti 50, 60, 40.
dan apa-apa nisbah yang jelas selain yang disebutkan. Jadi maksudnya dia kena dalam bentuk nisbah, dia tak boleh dalam bentuk kalau untung kamu ambil 50,000, aku ambil 60,000. Dia tak boleh. Sebab apa? Sebab belum tentu jumlah tersebut kita perolehi. Okay? Jadi kalau nisbah tak ada masalah. Dapat sikit pun kita boleh bahagikan, dapat banyak pun kita boleh bahagikan. Okey. Okey, kita lihat satu lagi. Ini di antara ciri-ciri musyarakah, iaitu yang pertama, dia merupakan sejenis kontrak di mana dua pihak ataupun lebih mengadakan perjanjian dan juga kerjasama dalam urusan perniagaan. Okey, ni dah clear rasanya. Dan semua pihak menjadi rakan kongsi kepada yang lain. Maksudnya setiap orang tu dia menjadi rakan kongsi kepada yang lain. Kalau ada 100 orang, maksudnya setiap orang tu dia merupakan rakan kongsi kepada 99 orang yang lain. Dan setiap rakan kongsi bersama-sama menyumbangkan modal dan masing-masing terlibat dengan pengurusan untuk mengusahakan projek tersebut. Jadi maksudnya masing-masing kena sumbangkan modal, tak kira banyak sikit, dan masing-masing kena turut serta dalam projek tersebut. Okey, dan sebelum perniagaan dilaksanakan, semua pihak perlu bersetuju dengan pembahagian keuntungan. Jadi maksudnya kena deal dah daripada awal, untung macam mana? Okay, adakah untung ikut kadar modal ataupun dan sebagainya, yang tu perlu dibincangkan dan perlu kita capai kata putus. Okay. Jika perniagaan itu menghasilkan keuntungan, maka semua rakan kongsi akan mendapat bahagian masing-masing sebagaimana yang dipersetujui. Okey. Dan kalau rugi, masing-masing akan berkongsi kerugian berdasarkan modal yang disumbangkan. Dan kita lihat di antara kelebihan kontrak musyarakah ini, setiap rakan kongsi adalah penjamin antara satu sama lain. Maksudnya sesuatu yang menjadi kewajipan kepada seseorang akan menjadi kewajipan kepada seseorang yang lain. Maksudnya bukan kita berlepas diri. Kalau berlaku apa-apa, kita akan saling kita katakan bertanggungjawab antara satu sama lain. Maksudnya senang sama-sama, susah pun sama-sama. Okey. Dan berikutnya kita akan lihat kepada pembahagian musyarakah. Okay? Jadi kalau kita lihat musyarakah ini terbahagi kepada dua. Dia terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah syarikah mulk. Okay? Perkongsian pemilikan. Ia merujuk kepada perkongsian untuk memiliki sesuatu seperti berkongsi untuk memiliki sebuah rumah. Okay? Jadi maksudnya syarikah mulk ni maksudnya perkongsian pemilikan. Dan ianya terbagi kepada dua, iaitu yang pertama perkongsian pemilikan ijbari, ini maksudnya secara paksaan lah. Maksudnya kita tidak ada pilihan. Sebagai contoh, dua orang berkongsi sesuatu pemberian seperti dua beradik berkongsi rumah pusaka yang ditinggalkan. Okay, contohnya berlaku kematian dan si mati tadi dia meninggalkan dua orang anak yang mana mereka ini akan berkongsi rumah pusaka tersebut. Okay? Jadi di sini kita lihat bahawa kedua-dua orang ni ataupun waris si mati ni mereka tidak ada pilihan melainkan mereka terpaksa berkongsi dengan waris yang lain. Itu yang kita namakan sebagai syarikah mulk ijbari, perkongsian pemilikan tanpa ada pilihan. Okay? Kemudian yang kedua, syarikah mulk ikhtiyari. Yang ini perkongsian pemilikan dengan adanya pilihan. Maksudnya kita ada pilihan sama ada kita nak berkongsi ataupun tak nak. Contohnya katakanlah ada orang buat wasiat. Ada orang buat wasiat, dia kata kalau aku mati rumah ni aku wasiatkan diberikan kepada Ali, Abu dan Hasan. Maksudnya 3 orang. Okay? Kemudian katakanlah orang yang buat wasiat tu mati. Maka bila orang yang buat wasiat tu mati, jadi ketiga-tiga orang ni ada pilihan. Sama ada dia nak terima wasiat ataupun tak. Maksudnya apa? Kalau dia terima wasiat, kalau ketiga-tiga orang ni terima wasiat tersebut, maksudnya mereka berkongsi pemilikan terhadap rumah yang telah diwasiatkan kepada mereka. Tapi kalau mereka tak nak berkongsi, maksudnya mereka akan kata aku tak nak terima wasiat tersebut. Jadi maksudnya siapa yang tolak, jadi dia maksudnya dia taklah berkongsi rumah tersebut.
Itu yang kita sebut sebagai syarikah mulk ikhtiyari. Okey, kemudian yang kedua, pembahagian yang kedua, tadi yang pertama tadi adalah syarikah mulk. Yang kedua ialah syarikah uqud. Uh, jadi biasanya kalau dalam musyarakah yang kita akan fokus ialah syarikah uqud, iaitu perkongsian yang berasaskan kepada akad. Uh, jadi di bawah syarikah uqud dia ada 4 pecahan dia. Okay, ada 4 pecahan, iaitu yang pertama ialah syarikah inan. Jadi biasanya yang berlaku dalam masyarakat adalah yang pertama ni. Maksudnya perkongsian secara inan. Jadi apa dia? Iaitu perkongsian yang melibatkan dua pihak ataupun lebih, di mana semua pihak masing-masing mengeluarkan modal untuk menjalankan suatu perniagaan. Jadi keuntungan dan juga kerugian akan sama-sama tanggung mengikut nisbah yang dipersetujui bersama di awal kontrak. Okey, ini yang kita cakap tadilah. Maksudnya yang bila ada perkongsian sesuatu projek dan sebagainya, jadi kita perlu kepada rakan kongsi, maka masing-masing keluarkan modal dan kita akan usahakan projek itu secara bersama-sama. Untung maka sama-sama akan dapat ikut nisbah dan rugi pun sama-sama akan tanggung. Okey, itu yang biasalah. Yang syarikat inan ni yang kita biasa dengar dan yang biasa berlaku dalam masyarakat. Okey. Kemudian yang kedua. Yang kedua ni syarikah abdan. Okey. Syarikah abdan ni iaitu perkongsian di antara beberapa rakan kongsi yang mempunyai kemahiran dalam menjalankan sesuatu perniagaan. Okey. Jadi beza dia, kalau syarikah abdan ni maksudnya dia tetap kita katakan rakan kongsi, tetapi rakan kongsi ini dia tidak mengeluarkan dana. Berbeza dengan inan tadi. Inan tadi dia masing-masing keluarkan duit, ya, dan duit itu akan disatukan dalam satu tabungan. Contohnya katakanlah ada 100 orang, masing-masing bagi modal dan semua modal tersebut akan dikumpulkan dalam suatu, kita katakan, tabung ataupun dalam satu akaun yang mana benda ni kita pun dah tak tahu dah mana satu duit kita dan mana satu duit orang. Jadi dia dah bercampur dah. Itu yang kita katakan perkongsian. Tapi kalau abdan ni maksudnya dia tidak berkongsi duit, tetapi mereka berkongsi kemahiran. Okey, maksudnya katakanlah macam saya ada kepakaran dalam design rumah. Okey, saya contohnya macam arkitek lah ya, macam saya arkitek, saya kepakaran saya untuk design rumah. Katakanlah Ustaz Imran pula kepakaran dia dalam kita katakan dia kepakaran dia dalam design, interior design. Maksudnya hiasan dalaman tu, itu dia punya kepakaran dia. Kan? Kemudian seorang lagi kawan saya, dia ni pakar dalam buat rumah. Maksudnya buat rumah ni daripada A sampai Z dia boleh katakan pakar. Kan? Dan seorang lagi katakanlah dia pakar pula dalam dari segi dalam buat tie. Tie ni dia memang pakar. Dia buat tie ni memang 50 tahun tak pernah tie tu meletup. Jadi maksudnya saya ada kepakaran dalam desain rumah, Ustaz Imran ada kepakaran dalam interior design dan seorang lagi tu pakar dalam bina rumah. Okey. Jadi sekarang ni kami ni berkongsi kepakaran yang mana kami ni tidak sama-sama keluarkan duit, tetapi kami berkongsi kepakaran. Okey. Jadi maksudnya kalau ada orang yang orang kita katakan yang datang katakanlah dia nak buat rumah. Dia nak buat rumah, jadi pun dia pun datang kepada kami, katakanlah kami buat macam satu kata macam syarikat ya, dalam satu syarikat. Jadi di sini kami akan mengambil modal daripada orang yang hendak buat ataupun nak minta kami buat rumah tu. So daripada situlah kami akan ambil duit dia dan kami akan buat rumah dan keuntungan daripada perpindahan rumah itu akan dikongsi mengikut nisbah yang dipersetujui secara bersama. Okey. Itu yang kita namakan sebagai syarikah abdan. Jadi ada beza antara abdan dengan inan, kerana inan masing-masing keluarkan modal dalam bentuk wang. Tapi kalau abdan maksudnya perkongsian dari segi
kepakaran ataupun kemahiran dan setiap daripada rakan kongsi ini dia tidak keluarkan duit. Jadi maksudnya mereka berkongsi kemahiran dan keuntungan itu dapat daripada projek tersebut. Okey. Manakala yang ketiga, syarikah wujuh. Syarikah wujuh. Jadi kalau syarikah wujuh ni maksudnya perkongsian yang melibatkan pihak yang mempunyai modal keuangan dan satu pihak lagi dia mempunyai modal image. Contohnya macam selebriti lah. Maksudnya syarikat wujuh ni maksudnya perkongsian di antara satu pihak dia ada modal keuangan. Maksudnya dia ada duit. Dan satu pihak lagi dia modalnya bukan duit tetapi modal dia adalah kita katakan image dia. Image dia. Maksudnya dia ni dikenali di khalayak orang ramai. Dia ni memang terkenal. Macam kita katakan artis ke ataupun mereka-mereka yang ada kita katakan macam selebriti ke. Jadi maksudnya mereka ni dia ada bila orang ramai tengok dia, jadi orang ramai mudah untuk nak beli produk yang dia iklankan. Macam kita tengok Neelofa kan. Jadi mungkin ada orang yang ada duit yang banyak, jadi dia pun buat perkongsian dengan Neelofa. Jadi Neelofa dia jadi tukang macam promosi, kan? Jadi keuntungan pula bila dapat untung, maka akan berkongsilah di antara orang yang ada dalam tadi dengan kita katakan selebriti yang dia mempunyai nama di pasaran dan dia mempromotkan bahan ataupun barang tersebut. Okey. Jadi itu kita namakan sebagai syarikah wujuh. Dan yang keempat adalah syarikah mufawadah. Ini maksudnya perkongsian masing-masing akan memberi modal yang sama banyak. Dia kalau Inan ni, kalau yang atas tadi Inan tadi tu terpulang. Seorang RM10, seorang RM20, seorang RM50. Maksudnya kadar modal berbeza antara satu sama lain ataupun mungkin sama. Tapi kalau mufawadah ni maksudnya kadar modal mesti sama. Kadar modal mesti sama. Kalau orang ni keluar RM10,000, yang A, B pun kena keluar RM10,000. Okey, boleh syarikat mufawadah. Okey, dan kita lihat musyarakah secara asasnya diterima penggunaannya dalam muamalah Islam. Namun bagi pelbagai jenis musyarakah ini, semuanya juga diharuskan namun khilaf. Kerana terdapat juga sebahagian sarjana tidak mengharuskan seperti dalam kes perkongsian secara mufawadah. Jadi maksudnya yang kalau kita lihat daripada empat-empat syarikat ini, kalau syarikat Inan, yakni semua ulama setuju mengatakan syarikat Inan ini dibolehkan. Kalau Abdan ni ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Sama juga wujuh pun ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Mufawadah pun ada yang kata boleh, tak boleh. Yang penting bila ada pandangan yang kata boleh, maksudnya tidak ada masalah untuk kita nak buat perkongsian dalam mana-mana jenis syarikah ini. Okey. Kemudian kita lihat pula musyarakah dalam amalan semasa. Okey, ini saya rasa kita boleh lihat sendiri. Contohnya kita nak buka kedai runcit, maka kita pun carilah rakan-rakan kita yang lain yang boleh memberi modal. Jadi maksudnya itu salah satu daripada contoh perkongsian perniagaan. Okey. Macam kita lah, macam contohnya kita sebagai student mungkin kita nak buat perniagaan top up ke, kan? Jadi dana kita tak banyak, dana kita 100, sedangkan supplier kata dana kena ada 1000. So kita pun carilah berapa orang dan masing-masing bagi sumbangan dan daripada situlah kita akan masing-masing akan turut serta menjalankan projek tersebut. Okey. Kalau di perbankan, kalau di perbankan ini yang biasa yang tradisional lah. Kalau di perbankan saya pindah nota satu lagi. Kalau di perbankan dia ada satu lagi yang kita namakan sebagai musyarakah mutanaqisah. Musyarakah mutanaqisah. Okey. Perkongsian mutanaqisah ni maksudnya dia semakin lama semakin berkurangan. Itu maksudnya mutanaqisah. Perkongsian yang semakin kita katakan yang semakin berkurangan sehingga kan satu pihak yang pada asalnya pemilikannya sangat kecil tetapi apabila
berlalunya tempoh masa yang tertentu, dan dalam masa tersebut juga dia membeli sedikit demi sedikit persen perkongsian daripada rakan kongsi dia, dan akhir sekali menjadikan seorang ini pemilikan secara penuh. Okey. Jadi kita lihat macam kita tengok bila kita nak beli sesuatu aset, kita nak beli hartanah ke, nak beli rumah dan sebagainya, maka kita lihat di perbankan Islam ada banyak produk yang mereka tawarkan kepada kita. Seperti mana yang telah kita belajar sebelum ini, ada bank dia gunakan instrumen baik bisaman ajil. Ada juga bank dia gunakan baik murabahah lil ami bisyira'. Iaitu jual beli dengan kita nyatakan kadar keuntungan yang kita ambil. Ini baik murabahah lil ami bisyara', ini tak ada dalam silibus kita, tapi tak apa, saya beritahu je. Kemudian apa lagi? Ada juga dia gunakan bank inna, bank tawaruk, yang tu pun tak ada dalam silibus kita, tak apa, kita skip je. Dan ada juga yang gunakan tadi yang kita dah sentuh tadi, iaitu ijarah. Al-ijarah, summa al-bai', sewa dan beli. Dan satu lagi produk perbankan Islam, yang ni yang kita namakan sebagai musyarakah mutanaqisah. Contohnya kita nak beli rumah. Kita nak beli rumah. Katakanlah rumah itu harganya RM500,000. Rumah itu harganya RM500,000, so kita tidak ada tidak ada cash, kita tidak ada wang tunai sebanyak RM500,000. Jadi kita minta tolong dengan bank. Jadi bank pun beritahu kita boleh. Kata aku boleh beli, tapi aku boleh tolong 90% sahaja. Maksudnya kalau rumah itu, katakanlah sedang kira rumah tu harga 1 juta, maksudnya bank dia hanya tawarkan kepada kita sebanyak 90% sahaja. Maksudnya bank dia, rumah itu maksudnya dia akan beli, tapi dia tak akan gunakan duit dia sepenuhnya. Rumah tu 1 juta, maksudnya dia akan beli dengan harga RM900,000 sahaja, maksudnya 90% sahaja. Manakala dia minta daripada kita 10% lagi. Maksudnya dia minta daripada kita 10% lagi, maksudnya 10% tu katakanlah RM100,000. Jadi maksudnya pihak bank keluarkan modal sebanyak RM900,000 dan kita keluarkan modal sebanyak 10%, iaitu sebanyak RM100,000. So RM900,000 daripada bank dan kita pula sebanyak RM100,000, maka duit 900 dan 100 ini akan digabungkan menjadi 1 juta. Jadi dengan perkongsian di antara pihak bank dengan kita sebanyak jumlah yang terkumpul 1 juta, jadi duit inilah yang akan kita gunakan untuk beli rumah tersebut. Jadi bila beli rumah, maksudnya rumah ni jadi milik siapa? Jadi rumah ini akan menjadi milik bersama, iaitu pihak bank memiliki pemilikan sebanyak 90% dan kita pula memiliki pemilikan sebanyak 10%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berjanji dengan pihak bank bahawa setiap bulan kita akan bayar sebanyak 1,000. Kita akan bayar sebanyak 1,000 dalam masa tempoh 40 tahun. Jadi bayaran kita sebanyak 1,000 tu bererti kita akan beli, katakanlah dengan 1,000 tu kita beli 1% pemilikan bank tadi. Maksudnya bulan yang pertama kita bayar kepada pihak bank sebanyak 1,000, bererti kita beli 1% pemilikan yang dipegang oleh pihak bank. Jadi maksudnya pada bulan yang seterusnya kita daripada 10 kita jadi 11. Kemudian pihak bank pula dia akan kurang daripada 90 jadi 89. So bila bulan-bulan kita bayar, maka semakin banyaklah kita akan beli dan akhir sekali dalam masa tempoh 40 tahun, akhir sekali rumah itu akan menjadi pemilikan sempurna untuk kita, iaitu kita dah memiliki sebanyak 100%. Jadi itu yang kita namakan sebagai musyarakah mutanaqisah. Boleh